A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita tadabbur surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah, yang mana kelas ni ditaja oleh Seriakah. Jadi tak nampak orang Seriakah tak banyak. Biasa penganjur ni jadi penganjur je. Okey. Kita berhenti setakat ayat yang ketiga surah Al-Insyirah. Surah ni adalah sangat besar dan penting, pertama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan surah inilah sebagai petanda ataupun sebagai penanda aras bahawa kerja dakwah Nabi akan lancar. Kerja dakwah tak akan lancar. Kerja yang paling besar bagi Nabi dan bagi pendakwa ialah kerja mengajak manusia kepada Allah. Dan kerja ni adalah sangat-sangat penting, lebih penting daripada segala-galanya. Sebab kerja ini ialah untuk memastikan manusia kenal Allah, mengabdikan pada Allah dan selamat daripada neraka. Dan kerja ini tak mungkin lancar, tak mungkin mudah, melainkan syarat utamanya ialah hati pendakwa itu dilampahkan. Hati pendakwa itu dilapangkan oleh Allah. Ya, mana mungkin kita boleh berdakwah dalam keadaan dada kita sempit. Orang maki kita, orang tak suka, dada kita pula sempit. Kita akan berhenti berdakwah, kita akan merajuk dan kita akan pencing awal. Dan akhirnya kesannya apa dia? Kesannya ialah semakin ramai manusia yang akan sesat, yang akan menuju ke neraka Allah. Puncanya ialah dada pendakwah sempit. Jadi sebab itulah surah ni sangat penting kepada Nabi dan kepada para pendakwah. Supaya apa? Supaya mesej daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus sampai ke mana-mana dan bila-bila masa. Dan dia tak mungkin mudah sampai kecuali orang yang menyampaikan hatinya lapang. Jadi Allah beritahu dalam ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama Allah beritahu yang melapangkan hati manusia ialah Allah. Jadi punca manusia bahagia ialah hatinya lapang. Dan yang melapangkan hati manusia ialah Allah. Jadi pengajarannya apa? Kalau nak hati dilapangkan, jangan cari manusia. Jangan cari air tawar. Jangan cari Tok Bomo. Jangan cari pakar sekretari. Kalau nak lapangkan hati, carilah Allah sahaja. Sebab orang sehebat Nabi pun tak boleh melapangkan hatinya sendiri. Orang yang semulia Nabi, yang paling dekat dengan Allah pun tak boleh melapangkan hatinya. Allah berkata, alam nashrah, kami telah lapangkan. Jadi ramai nak bahagia, ramai nak ketenangan jiwa, tapi dia tak cari Tuhan. Dia cari orang, dia cari benda, dia cari duit, dia cari tempat. Akhirnya dia tak akan bahagia. Kemudian begitu juga Allah beritahu kelapangan itu ialah di hati. Lapang-lapang tu bukan di mata, bukan di mulut, bukan di kereta, bukan di telefon. Lapang tu ialah di hati. Jadi kalau nak kelapangan, prosesnya bermula daripada hati manusia. Bukan dengan duit banyak, dengan pangkat yang tinggi, bukan. Kemudian ayat kedua Allah beritahu, wa wada'na anka wizrak. Seolah Allah nak bagi tu ayat kedua ni antara macam seolah ia sebab apa hati dilapang. Kalau orang tanya
Kenapa hati seseorang itu lapang? Ataupun apa sebab yang melapangkan hati seseorang? Jawapannya ayat nombor 2. Ayat nombor 2 iaitu wa wada'na anka wizrak. Kami angkat daripada engkau dosa engkau, bebanan engkau. Jadi kata ahli tafsir, punca hati tak lapang ialah wizrak, dosa. Dosa. Bagaimana Nabi kata, setiap kali manusia berdosa akan melekat titik hitam di hatinya. Semakin dia banyak dosa dan dia tak bertaubat, hatinya semakin hitam, semakin keras dan semakin sempit. Jadi tak mungkin Allah lapangkan hati orang yang berdosa. Jadi ayat kedua cukup jelas lah. Allah nak bagi tahu punca manusia lapang hati ialah dia tidak ada dosa ataupun dia bertobat daripada dosa, dan sebaliknya hati sempit itu sebab dosa, bukan cuaca panas, bukan rumah sempit, bukan duit tak cukup, bukan makanan tak sedap. Hati sempit ialah sebab dosa. Kemudian yang ketiga, Allah bagi tahu allazi anqadha zahrak. Dosa ni, bebanan dosa ni memberatkan belakang engkau. Pengajarannya apa? Kita dah bincang dalam kelas yang lepas. Wizrak tu ada ulama kata dosa-dosa Nabi yang kecil. Nabi tak mungkin melakukan dosa besar. Ada mengatakan dosa kecil pula, ada mengatakan dosa yang Nabi lakukan sebelum dilantik sebagai Rasul. Ada mengatakan dosa kecil Nabi itu dilakukan sepanjang hidup Nabi, sebelum menjadi Rasul dan selepas menjadi Rasul. Dalilnya ayat ni dan juga surah Al-Fathu yang kita bincang dalam kelas yang lepas. Cuma beza dosa kecil Nabi ni ialah ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allah dah ampunkan dosa. Sebelum Nabi buat dosa kecil itu Allah dah ampunkan. Itu perbezaan dosa kecil yang Nabi lakukan dengan dosa yang kita lakukan. Jadi kita melakukan dosa, Allah tak akan ampunkan melainkan kita bertobat. Nabi sebelum buat dosa, Allah dah ampunkan. Okey? Jadi ayat ketiga Allah bagi tahu dosa ni akan membebankan seseorang. Sehingga apa? Kesannya ialah dia malas beribadat, malas solat, malas berzikir, malas nak buat kebaikan, nak senyum pun jadi malas. Walaupun itu adalah sedekah yang percuma, tanpa keluarkan peluh, tanpa keluarkan duit. Dia akan jadi berat walaupun senyum. Sebab apa? Sebab dosa membebankannya. Jadi ulama kata, ada seorang salafus salih, dia minta seseorang membaca ayat ni kepadanya. Saya lupa nama. Jadi seseorang ni membaca ayat surah Al-Insyirah. Mula daripada ayat pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Jadi orang yang mendengar ni, salafus salih, dia faham. Bila dia faham, dia menangis. Jadi bila dia menangis, orang yang membaca bertanya, orang baca tak menangis, orang yang mendengar menangis. Lalu bila ditanya, kenapa kamu menangis? Maka jawab salafus salih ini, dia kata, kalau satu dosa, dua dosa menyebabkan Nabi dah terbeban, menyebab menjadi masalah kepada Nabi, cuba bayangkan kalau kita bukan Nabi, bukan orang yang baik sangat pun, kemudian dosa pula banyak, lagilah dosa kita membeban kita, lagilah dosa kita menghalang kita daripada buat banyak lagi kebaikan. Sebab tu dia menangis. Jadi kalau orang sehebat Nabi pun boleh, dosanya boleh membebankan, anqadha zahrak. Maka pengajarannya ialah jangan buat dosa. Kalau buat dosa, terus bertaubat. Sebab itulah penghalang utama untuk kita maju ke depan, untuk kita menambahkan amalan sunat, untuk kita lagi banyak buat kebaikan, kebajikan kepada orang. Puncanya semuanya adalah dosa allazi anqadha zahrak. Okey, kita masuk ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na dan
kami rafa'na tinggikan. Rafa'a kami tinggikan. Sebagaimana ayat surah Al-Mujadilah kan. Surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu, ayat 12 kan, surah Al-Mujadilah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ya. Ayat 12 kan? Mujadilah. Ada? Ayat 11. Okey, Allah kata apa? Yarfa'i, daripada perkataan rafa'a. Rafa'a. Makna meninggikan ataupun mengangkat. Yarfa'illah, Allah meninggikan, mengangkat siapa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Minkum, daripada kalangan kamu. Kemudian wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah angkat orang beriman dan orang yang diberi ilmu darajat, beberapa darajat. Jadi kalau nak mulia di sisi Allah, jadilah orang beriman dan orang yang berilmu. Tengok cara manusia berfikir, dia nak dimuliakan, dia nak diraikan, disegani oleh masyarakat, oleh manusia. Bukan di sisi Allah. Maka apa dia buat? Dia buat apa yang manusia pandang. Yang manusia pandang bukan ilmu. Yang manusia pandang ialah duit, pangkat. Maka manusia sanggup habiskan masa, habiskan umur untuk ditinggikan kedudukannya oleh manusia. Cari duit, cari pangkat. Tapi di sisi Allah tak mulia. Nak jadi mulia di sisi Allah tak perlukan duit. Perlukan iman dan ilmu sahaja. Sebab itulah dalam ayat ni Allah kata, jadi warafa'na, kami tinggikan. Kami tinggikan laka, untuk engkau, zikrak. Zikrak, sebutan engkau. Apa maksud sebutan engkau ni? Jadi zikrak dalam ayat ni banyak ulama mengatakan, pertama, sebutan Nabi fil azan. Jadi apa maksud kami tinggikan engkau? Kami tinggikan sebutan nama engkau. Apa maksud dia? Pertama adalah azan. Jadi Allah nak tinggikan nama Nabi ni, Allah bukan bagi gelaran tun. Allah tak perlu bagi gelaran Datuk Seri. Allah jadikan apa? Allah wajibkan sebut nama Muhammad ketika azan. Maka semua orang yang melakukan azan akan sebut nama Muhammad. Walaupun Muhammad tidak ada tun, tidak ada Datuk Seri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi automatik siapa nak azan dan kita yang mendengar azan pun mesti dengan nama Muhammad. Kalau azan tanpa nama Muhammad, azan tu tak sah.
tak terpakai. Okey? Ini cara Allah nak meninggikan nama Muhammad. Yang kedua, fi salat. Dalam solat. Dalam solat kita sebut tak nama Muhammad? Ya. Masa tahiyat awal kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang paling penting, yang wajibnya apa? Ketika tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita berselawat panjang pula di tahiyat akhir. Dalam salat. Jadi siapa je masuk Islam wajib sebut nama Muhammad. Ni. Sebab apa wajib? Sebab Allah meninggikan nama Muhammad. Nabi Muhammad tak minta pun, tapi sebab kemuliaan Nabi, Allah angkat dia. Allah angkat dia sebab apa? Sebab Nabi beriman dan Nabi diberi ilmu, bukan ada harta. Nabi terkenal orang yang tidak banyak harta, bahkan miskin. Bahkan rumah Nabi 3 bulan tak berasap. Rumah Nabi sempit, kecil, tapi siapa nak masuk Islam kena sebut nama Nabi. Siapa nak salat kena sebut nama Nabi. Yang ketiga, fi syahadah. Yang ketiga, Allah tinggikan nama Nabi, iaitu Allah syaratkan. Allah syaratkan, kalau nak masuk Islam, nak mengucap, kena sebut nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah sahaja tak sah ucapan itu. Kalimah syahadat tu tak sah, tak lengkap. Dia mesti ada dua. Satu, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengikrarkan bahawa Nabi adalah Rasulullah. Sebab Islam tidak akan sempurna tanpa mengikut sunnah Nabi. Tak ada orang yang pangkat bukan main tinggi dan terkenal kat dunia, nama dia disebut masa nak mengucap 2 kalimah syahadat. Tak ada. Melainkan orang yang hebat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hidupnya penuh dengan kesukaran, dihina, dimaki, dihalau keluar, sembunyi dalam gua, tapi bila nak mengucap kena sebut nama dia. Okey, yang keempat, Allah jadikan syarat Allah tinggikan nama Nabi, iaitu Allah jadikan Nabi itu syarat kepada cinta Allah. Maksudnya ialah, kalau nak cinta Allah, Allah jadikan syarat, iaitu mesti ittiba'u as-sunnah. Selagi tak ikut sunnah Nabi, dia tidak ada cinta kepada Allah. Hebatnya Nabi, ya. Mendakwalah, kita dakwa macam mana sekalipun, berpuluh-puluh tahun saya cinta Allah, tapi amalan kita tak sama dengan Nabi, tidak ada cinta. Allah dah janji dalam surah Ali Imran, kan? Cuba buka surah Ali Imran ayat 31. Ada azab. Cuba baca ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian wa yaghfir lakum. Okey.
Cuba tengok ayat ni. Biasa kita baca ayat setakat ni je, fattabi'uni. Ramai orang baca ataupun hafal ayat ni sampai fattabi'uni. Itu pun dia salah faham. Dia gunakan ayat ni untuk apa? Untuk ikat jalin hubungan antara dua orang, lelaki dengan perempuan. Dia panggil apa? Ayat kekasih. Cuba tengok. Qul, kata Allah kepada Muhammad. Qul, katalah wahai Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu cinta Allah, bagi kepada umat kamu yang mendakwa mereka cinta Allah. Kalau betul cinta Allah, ada bukti. Apa dia? Fattabi'uni. Bagi tahu mereka, ikut aku. Jangan berbeza. Bila berbeza, tidak ada cinta. Bila kamu betul-betul ikut aku dan sama, ibadat kamu sama dengan ibadat aku, barulah datang apa? Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Tengok hebatnya Nabi. Allah cinta pada kamu. Jadi Allah cinta pada kamu setelah ada ittiba'. Ini maksud warafa'na laka zikra. Tak ada seorang pun manusia kat dunia ni, para nabi ke, para rasul yang lain, ulama hebat macam mana pun, kalau ikut dia dapat cinta Allah, tak ada. Kalau ikut Nabi Musa sekarang pun tak dapat cinta Allah. Ikut Nabi Isa pun tak dapat cinta Allah. Ikut Nabi satu je dapat cinta Allah. Kalau ikut guru kita, syekh kita, maulana kita yang tak sama dengan Nabi, lagi tak mungkin dapat cinta Allah. Okey. Kemudian yang kelima boleh tambah fil ibadah. Tengok yang kelima, iaitu dalam fi ikmali, dalam menyempurnakan ibadat. Mana ibadat kita tak akan sempurna. Solat ke, puasa ke, sedekah ke, haji ke, umrah ke, tak akan sempurna melainkan kita belajar daripada hadis Nabi. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi siapa yang nak salat dengan betul, dia kena belajar salat Nabi. Kita pun baca hadis tentang solat. Nabi kata, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku kerja-kerja haji. Jadi kalau nak dapat haji yang mabrur, kena ambil cara haji yang dilakukan oleh Nabi. Jadi apa saja kita nak belajar agama, ibadat ke, mesti belajar daripada hadis Nabi. Mesti sebut qala Rasulullah. Tak adalah qala ulama, tak ada. Ini maksud 5 benda ni, maksud warafa'na laka zikra. Tapi ingat kalau ikut turutan ayat ni, macam mana kita nak nama kita ditinggikan? Macam mana kita nak nama kita ditinggikan? Dan ditinggikan pula di sisi siapa? Di sisi Allah. Jadi pengajaran untuk kita dalam ayat ini ialah, kalau betul nak nama kita dimuliakan, ditinggikan, kena balik pada Allah. Sebab kalau mulia di sisi manusia, belum tentu mulia di sisi Allah. Tapi kalau mulia di sisi Allah, tak mulia di sisi manusia pun tak ada masalah. Tidak memudaratkan apa-apa. Sebab tu ada para Nabi yang dihina oleh kaum dia, dimaki oleh kaum dia, dibunuh oleh kaum dia, tapi dia tetap mulia di sisi Allah. Jadi orang beriman, dia cari kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Okey, soalan, bagaimana kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah? Kalau ikut ayat ni, turutan ayat yang pertama apa tadi? 1, lapang hati. Lapang hati sebab apa? Sebab yang kedua, bertaubat dari dosa.
Jadi alam nasyrah laka sadrak. Yang pertama, step pertama untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah. Bila lapang hati, puncanya apa? Punca dia bertobat daripada dosa. Dosanya tak ada. Kalau buat dosa terus bertobat, maka hatinya lapang. Bila lapang hati dia buat apa? Apa Nabi buat? Apa kerja utama Nabi? Kerja utama Nabi ialah berdakwah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi orang yang paling mulia, paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa lagi paling baik? Inilah manusia paling mulia. Tapi nak jadi pendakwah, nak mengajak orang kepada Allah, syarat dia mesti lapang hati, syarat dia mesti bertobat. Bila dia buat kerja dakwah, barulah dapat ni, wa rafa'na laka zikra. Jadi lepas bertobat ni, dia buat apa? Buat kerja dakwah. Lepas buat kerja dakwah, barulah namanya mulia. Namanya mulia di sisi Allah. Inilah sebenar doa para Nabi. Doa para Nabi apa dah? Dia nak namanya mulia di sisi Allah, walaupun hina di sisi manusia. Dan inilah sepatutnya orang beriman. Berapa ramai manusia, berapa banyak masa dihabiskan, berapa banyak duit dihabiskan, berapa banyak umur dihabiskan, sia-sia. Sebab apa? Mencari kemuliaan di sisi manusia. Akhirnya bila sampai satu masa, dia pun dah tua, duit pun tak ada, pangkat pun tak ada, kuasa pun tak ada, dia akan dihina oleh manusia. Tapi manusia yang buat kerja dakwah ni, dia akan mulia di sisi Allah sepanjang masa. Cuba baca surah ni. Doa Nabi Ibrahim AS. Apa doa antara doa Nabi Ibrahim? Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Lepas tu waj'al li waj'alni min warasati Okey, cuba tengok doa Nabi Ibrahim. Kita kadang-kadang kita rasa doa kita ni baik sangat kan. Apa dah minta rezeki, minta panjang umur. Tapi doa Nabi Ibrahim, manusia yang kedua terhebat, manusia kedua yang paling mulia selepas Nabi Muhammad. Apa antara doanya? Waj'al lisana sidqin. Waj'ali kan? Ada li. Li kan? Okey. Wahai Tuhan, jadikan untuk aku lisan. Lisan, lidah. Sidqin, yang benar. Fil akhirin, pada orang-orang yang akan datang. Akhirin makna bukan kaum aku, tapi orang yang datang selepas aku. Apa maksud dia? Wahai Tuhan, jadilah aku ni sentiasa lisan sidqin, makna sebut benda yang baik. Siapa ni? Orang yang datang selepas aku sentiasa menyebut perkara yang baik tentang aku. Tengok doa Nabi Ibrahim AS. Maknanya biasanya siapa ni? Siapa yang lepas mati orang akan sebut nama dia selalu sepanjang masa? Siapa? Orang beriman ataupun perompak, ataupun pemimpin yang tak beriman. Pemimpin kalau tak beriman, banyak macam mana jasa sekalipun, lepas mati habis, orang tak sebut dah. Orang tak sebut. Kalau tanya anak kita siapa Tunku Abdul Rahman, dia pun tak kenal dah.
siapa Tun Hussein On, siapa Tun Abdul Razak, tak kenal dah. Tapi kalau tanya anak kita, tahu tak Imam Syafi'i? Tahu? Tahu tak Abu Bakar? Tahu? Tahu tak Umar? Sebab apa? Sebab ada ni. Bila hati lapang, dilapangkan oleh Allah, dia akan buat kerja dakwah. Bila buat kerja dakwah, kerja untuk orang, akan selalu disebut walaupun dia telah meninggal. Semoga saya dan kita semua termasuk orang yang ni, yang sentiasa disebut kebaikan lepas mati. Itu bukan riak. Yang riak ni kita buat kerja nak orang sebut sekarang. Kalau orang tak sebut sekarang, kita dah sakit hati dan merajuk. Tak. Orang tak sebut sekarang, kita tak kisah pun. Tapi kita nak apa ni? Fil akhirin. InsyaAllah. Ini juga maksud warafa'na laka zikra. Nabi dah mati, tapi orang selalu sebut nama Nabi, orang selalu berselawat. Sebab apa? Sebab lapang hati, tidak ada dosa, buat kerja dakwah. Okey, kemudian fa inna ma'al usri, ayat seterusnya. Fa inna, tak boleh dia. Okey, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama usri. Usri makna kesukaran. Kesukaran. Bersama kesukaran ada kesenangan. Usr, kesukaran. Apa-apa kesukaran, termasuklah sukar nak beribadat ke, sukar menghadapi musibah ke, sukar menghadapi kerana anak ke, Allah janji ada kesenangan. Kemudian Allah ulang lagi, bukan ulang, ramai orang salah faham. Dia ingat ayat ni berulang, sebenarnya tak berulang. Inna, sesungguhnya bersama al-usri, kesukaran, ada kesenangan. Tengok ayat ni bukan berulang. Sebab kaedah dalam bahasa Arab, al-usri ada alif lam. Ada alif lam ni. Sini pun ada alif lam, al-usri. Jadi kaedah dalam bahasa Arab, apa saja perkataan makrifah yang ada alif lam berulang, maka dikira yang satu. Benda yang sama. Maksudnya kesukaran yang disebut yang kedua ni sebenarnya adalah kesukaran yang sama yang disebut dalam ayat sebelum. Satu kesukaran je. Tapi yusran disebut dalam keadaan nakirah, tidak ada alif lam. Dan yusran yang kedua pun disebut dalam keadaan nakirah, tidak ada alif lam. Kaedahnya, kalau dua-dua nakirah ataupun tiga, semuanya nakirah, tidak ada alif lam, maka tiga-tiga benda yang berbeza. Boleh faham? Saya bagi contoh. Ja'a rajulun wassallamtu ala rajulin wa ra'aitu rajulan. Cuba tengok perkataan rajulun, semuanya tidak ada alif lam. Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Wasallamtu, aku telah memberi salam kepada seorang rajulin, lelaki. Tak ada alif lam juga. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat seorang lelaki, juga tidak ada alif lam. Kaedah dalam bahasa Arab, kalau tiga-tiga tidak ada alif lam, makna tiga orang.
tiga orang yang berbeza. Okey? Tapi kalau saya taruh alif lam, jaa ar-rajulu. Wa sallamtu ala ar-rajuli. Wa ra'aitu ar-rajula. Bila ada alif lam je dalam satu ayat, maka tiga-tiga ni sebenar orang yang sama. Itu penting tadabbur dan pentingnya bahasa Arab. Dan asas nak faham Al-Quran ialah bahasa Arab. Waktulah semua ulama-ulama tafsir pakar dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pakar dalam bahasa Arab. Sebab kemahiran dalam bahasa Arab menjadikan kita faham ayat dengan betul dan tepat. Okey? Boleh faham tak? Jadi kalau ada alif lam, jaa ar-rajulu wa sallamtu ala ar-rajuli wa ra'aitu ar-rajula, tiga-tiga ni orang yang sama. Bila buang alif lam, tiga-tiga tu orang yang berbeza. Sama dengan ayat ni, al-usri ada alif lam, yang ni pun ada alif lam. Maknanya satu je kesukaran. Kesukaran yang kedua ni sebenar, yang ni bujuk. Sama je. Tapi yusran disebut dalam keadaan nakirah, tidak ada alif lam. Yang kedua pun disebut dalam keadaan nakirah, tidak ada alif lam. Makna dua kesenangan. Apa maksud? Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, qala Ibn Abbas, lan yaghliba usrun yusraini. Faham tak? Kata Abdullah bin Abbas, lan yaghliba, tidak akan mengatasi usrun satu kesukaran, usrun satu kesukaran, yusra ini dua kesenangan. Faham? Jadi tak mungkin sama sekali satu kesusahan boleh mengatasi dua benda yang senang. Tak mungkin. Mestilah dua yang senang itu mengatasi satu yang susah. Maksudnya apa tu? Jadi bila kita ada susah, kalau kita faham ayat ni, kita akan jadi tenang je. Sebab apa? Masa kita susah ada dua kesenangan. Okey? Kadang-kadang ada dua, kadang-kadang mungkin lebih. Okey, saya nak sebut. Sebelum saya sebut macam mana tu, saya nak sebut di sini, maaf. Allah kata apa ni? Bersama kesukaran ada kesenangan. Macam mana tu? Bersama, Allah tak kata ba'da, selepas. Beza, selepas kesukaran ada kesenangan. Satu lagi, bersama kesukaran ada kesenangan. Kalau selepas, mungkin hari ni kita susah. Dah lama baru dapat kesenangan. Itu ba'da. Tapi yang Allah sebut, ma'ah. Bila ma'ah tu kadang-kadang serentak. Kadang-kadang lepas dapat kesukaran, terus dapat kesenangan. Ma'ah tu makna bersama ataupun tak jauh. Saya bagi contoh. Al-usru ada dua. Satu, fil ibadat. Yang kedua, fil qadariyah. Okey, al-usur kesukaran tu ada dua. Pertama, fi syar'iyah, iaitu dalam apa-apa saja syariat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Semua syariat Islam ni memang nafsu tak suka. Memang usrun. Contoh apa dia? Kalau solat, solat tu wajib berdiri. Tapi kalau ada usrun kesukaran, masa tu terus ada kesenangan. Apa dah? Boleh duduk. Itu makna ma'ah.
Bila tak boleh berdiri, masa tu juga, bukan besok, masa tu juga Islam membenarkan kita solat sambil duduk. Bila kita tak boleh duduk, masa tu juga Islam membenarkan kita baring, solat sambil baring. Puasa, sukarkan. Tapi bila kita musafir, lagi sukar. Masa sukar itu, terus ada kesenangan. Boleh berbuka. Haji wajib, sukar. Tapi bila, siapa tu? Bila kamu tak ada duit, maka masa tu datang kesenangan. Iaitu tak payah. Sama juga zakat. Wuduk. Kalau cedera kat tangan, susah nak berwuduk. Masa tu juga datang kesenangan. Iaitu tayamum. Boleh faham? Boleh faham. Fil qadariyah makna dia dalam musibah. Qadariyah ni yang Allah takdirkan. Kita tak ada pilihan. Kalau syar'iyah, ibadat ataupun peraturan, kita ada pilihan. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Kita ada pilihan. Sebab tu ramai manusia pilih tak ikut perintah Allah. Tapi kalau qadariyah, takdir Allah, kita tak ada pilihan. Allah nak bagi kita sakit, tak ada pilihan. Allah nak bagi kita miskin, kita tak ada pilihan. Okey, macam mana usrun dalam takdir Allah? Contoh Allah bagi kita sakit kan? Allah bila bagi kita sakit, susah, usrun. Macam mana Allah kata ada yusran? Bagi orang beriman, bila Allah bagi kita sakit, makna apa tu? Kafarah dosa. Kita dah belajar daripada awal ayat kan? Iaitu allazi anqadha wa wada'na laka zikra. Bila kami angkat dosa daripada kamu yang membebankan kamu. Jadi selama ni kita susah nak solat, susah nak berzikir sebab dosa. Maka tiba-tiba Allah bagi musibah. Dengan musibah tu Allah kafarah dosa kita. Bila kafarah dosa, kita jadi ringan. Mudah nak solat, mudah nak berzikir, mudah nak tutup aurat. Nampak tak? Masa tu juga bagi orang beriman. Ma'al usri, ketika Allah bagi musibah, terus ada yusra. Sebab itulah, bila kita sihatkan, susah nak baca Quran, susah nak salat sunat, susah nak bangun malam. Sebab apa? Sihat. Sebab segar. Tapi bila Allah bagi sakit, makna dosa kita dihapuskan, dan masa tu kadang-kadang tengah baring pun kita boleh solat malam. Tengah baring pun kita boleh berzikir kepada Allah. Okey? Jadi kalau yang tadi satu kesukaran ada dua kesenangan. Apa dua tu? Contoh Allah bagi musibah sakit. Bagi musibah sakit ada dua kesenangan. Apa dah? Pertama, hati kita rasa sabar. Sabar tu pun dah kesenangan. Kita mudah nak sabar. Yang kedua, kesenangan kedua apa dah? Bila kita dah sabar, hati kita senang, hati kita lapang, mudah untuk kita mengucapkan zikir ataupun memuji Allah. Mulut kita mudah nak membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kadang-kadang dalam satu kesukaran ada dua kesenangan. Kadang-kadang ada tiga. Okey? Berapa ramai yang Allah bagi musibah, kemalangan teruk, patah kaki, patah tangan. Sebelum tu dia kaki maksiat. Sebelum tu dia pelakon terkenal kan. Susah nak tutup aurat, susah nak solat, susah nak pergi kelas agama. Tapi dengan sebab insiden musibah tu, ada yusra. Senang. Senang nak tutup aurat. Senang nak pergi kelas agama. Lancar aja. Nak pergi masjid pun mudah. Okey? Jadi pengajaran untuk kita apa dia ni? Dua ayat ni. Dua ayat yang nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Berbeza. Jangan keliru. Pengajaran untuk kita bagi orang beriman, kalau kita orang beriman, dengan ayat ni, hidup kita sentiasa tenang. Apa masalah je, kita ingat ayat ni. Ya Allah, kenapa aku nak sedih? Yang berjanji lepas kesukaran ada kesenangan siapa? Bukan polis. Bukan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri janji pada rakyat yang miskin, lepas ni kita akan buat rumah dan kamu akan senang. Kita pun jadi tenang. Itu baru Perdana Menteri. Polis berjanji pada kita, bila ada perompak, polis datang dan bagi jaminan pada kita. Kita akan dijaga. Kita jadi tenang. Itu baru polis. Ini siapa yang berjanji ni? Allah. Sebab tu kata ulama, bila orang beriman, ada masalah dia ingat ayat ni, terus automatik jadi tenang.
Sakit ke apakah dia tak risau. Sebab apa? Allah dah janji lepas ni mesti sihat. Kalau miskin, Allah dah janji lepas ni mesti tak miskin. Kalau ada masalah sempit hati, lepas ni akan Allah lapangkan. Tapi kalau dia baca ayat ni, fa inna ma'al usri yusra, kemudian Allah bagi musibah pada dia, tapi dia tetap tak rasa tenang. Maknanya dia tak kenal Allah. Dia tak yakin pada Allah, dia tak yakin pada janji Allah. Ini masalah ni. Masalahnya yang Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun. Kami turun Quran sebagai syifa, perawat. Perawat apa dah? Bukan mesti guna ayat untuk rawat sakit lutut, tak. Penyakit paling utama ialah hati ni. Alam nashrah laka sadra. Kadang-kadang lutut sakit bukan main. Tapi bila ingat ayat ni, sakit tu tak rasa. Walaupun masih ada. Ada setengah orang sakit lutut, tapi dia guna ayat Quran dan sembuh, tapi hati dia tetap sempit. Sebab apa? Sebab Quran tak betul-betul merawat yang paling asas, iaitu hati. Okey? Kemudian Allah kata apa? Fa iza faragta. Satu lagi. Jadi macam mana kita soalan macam mana kita nak dapat yusra ni? Macam mana nak dapat yusra? Salah satu mesti ada usra. Hidup mesti ada usra. Jangan fikir hidup kita nak yusra tapi tak ada usra, tak mungkin, mustahil. Sebab Allah kata bersama kesukaran ada. Makna nak dapat kesenangan mesti mendahului kesukaran. Sebab itulah Nabi susah tak di Mekah. Susah. Kena maki, nak solat pun susah, kena letak isi perut unta. Tapi bila pergi Madinah, bebas. Boleh buat masjid, boleh berdakwah kepada siapa sahaja. Boleh halau pula orang Yahudi. Nabi sebelum ni anak yatim, sebelum ni orang miskin, tapi Allah kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku dapati kamu anak yatim? Usrun, susah. Tapi fa'awa, kami lindungi kamu. Itu yusra. Wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapati engkau dalam keadaan kebingungan. Itu usra. Maka fahada, Allah bagi hidayat. Dan wa wajadaka ailan. Kami dapati engkau dalam keadaan miskin. Fa'aghna. Miskin, usra. Kemudian aghna, yusra. Itu banyak contoh-contoh. Sebab itulah Nabi bila dihalau daripada Mekah, usra. Tapi bila duduk dalam gua, tenang je. Itu yusra. Bersama kesukaran, ada ketenangan, ada kesenangan. Belum sampai Nabi sampai ke Madinah lagi. Dalam proses kesukaran, Nabi dah tenang dalam gua. Walaupun dalam gua, walaupun di hadapan tu nampak kaki-kaki musuh. Cuba buka surah Al-A'raf ayat yang kedua. Antara kita nak dapat ketenangan ialah surah Al-A'raf ayat kedua. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Apa tu? Okey. Tengok, kalau orang tanyalah, apa Ustaz, macam mana cara nak dapat yusra? Macam mana cara nak dapat? Jawapannya kita dah tahu, cuma ini sebagai dalil lah. Allah kata apa? Kitabun, kitab iaitu Al-Quran, unzila, diturunkan kepada engkau. Kitab itu diturunkan kepada engkau, fala yakun fi sadrika harajun. Maka janganlah jadi dalam dada engkau tu haraj, sempit. Sebab apa? Quran ni melapangkan hati engkau. Quran ni memberi rahmat. Quran ni memberi syifa. Jadi nak cari syifa, nak cari rahmat, nak cari yusrun ialah dengan kitab Al-Quran. Macam Ibnu Qayyim berkata, tidak ada satu pun
kitab yang paling besar faedah, yang paling banyak manfaat, yang paling menenangkan jiwa, melainkan kitab Al-Quran. Jadi siapa yang tak tenang jiwa, sahlah dia ada masalah dengan Quran. Siapa yang dada dia sempit, sahlah dia ada masalah dengan kitab Allah. Masalah apa dia? Dalam satu ayat Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang beriman, kamu ni semua fakir kepada Allah. Semua orang miskin, semua berhajat kepada Allah. Wa nahnu aghnia wallahu huwal ghaniyyu. Dan Allah yang maha kaya. Tengok Allah kata, semua manusia fakir dan Allah satu saja yang kaya. Tiba-tiba kita tak baca Quran, makna kita sombong dengan Allah yang maha kaya. Kita ni Allah kata miskin, tapi sombong dengan Tuhan yang maha kaya. Ini punca masalah dada kita sempit. Masalah kita yang kecil pun jadi besar. Sebab kita sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan. Baca Quran tak nak tengok makna. Sedangkan makna tu bila kita faham, dia adalah syifa. Dia akan memberi yusra. Sama juga dengan satu ayat. Ayat ni untuk mendapat yusra, saya bagi kaedah untuk dapat yusra. Tadi Quran secara umum, secara umum Al-Quran. Ayat ni biasa kita baca. Waman yattaqillah. Sambung. Oh susah, hana cakap seorang-seorang. Waman yattaqillah yaj'al apa? Bukan makhraja, itu ayat lain. Wa may yattaqillah yang kita biasa hafal, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu ayat lain. Yani yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq ayat 4. Surah At-Talaq ayat 4. Jadi kaedah Quran ni bagi penyakit, kemudian Quran juga bagi solusi. Bersama masalah manusia ada usra. Tapi Allah beritahu bersama usra ada yusra. Tapi macam mana nak dapat yusra tu? Bila kita ada musibah aja terus kita tenang. Solusinya dalam ayat 4 surah At-Talaq. Allah kata apa? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa pada Allah, taat pada perintah Allah dalam apa keadaan sekalipun, yaj'al lahu, Allah akan jadikan untuknya min amrihi, daripada urusannya yusra. Yusra ni sama ni. Jadi kalau nak semua urusan kita mudah, syarat dia yattaqillah, mesti bertakwa. Dan takwa pula mesti berpandu pada Al-Quran tadi. Surah Al-A'raf ayat yang kedua. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Caranya tadabbur. Jadi asas untuk menjadikan semua urusan kita yang sukar menjadi mudah, asasnya ialah Quran. Caranya ialah tadabbur, dan lepas tadabbur bertakwa. Maka percayalah, ini janji Allah. Janji Allah mesti jadi mudah. Jadi kalau urusan kita asyik susah aja, kita belum cukup takwa. Kita belum cukup mentadabbur Al-Quran. Okey. Kemudian ayat yang ke-7. Faiza. Maka apabila faragta, kamu selesai. Apabila engkau selesai. Ini ayat ni tuju pada Nabi, tapi pengajaran untuk semua. Bila engkau selesai apa ni? Satu kerja ataupun apa-apa kerja, fansab, maka lalu, lebih tepat lalu, berpenatlah. Tengok subhanallah, ayat pendek je tapi pengajarannya cukup mendalam.
Berapa ramai yang buang masa. Sebenarnya itulah antara punca dia tak bahagia. Berapa ramai yang bersembah kosong. Itulah antara punca masalahnya tak selesai. Berapa ramai yang buang duit, buang apa, menyebabkan masalah kecilnya jadi besar. Jadi Allah kata apa? Wa iza faragta, wahai Muhammad, apabila engkau selesai apa-apa kerja, buat apa? Logiknya apa? Lepas buat kerja, logiknya apa? Berehat. Tak, bukan berehat. Fansab daripada perkataan nasabun. Nasabun makna penat. Bukan setakat Allah kata buat kerja, tapi buat kerja sampai penat. Fansab. Ni orang sedap baca ni. Fansab. Qalqalah kan? Tapi tak tahu makna. Bila selesai satu kerja, maka buat kerja lain sampai penat. Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Ada jawapan tak? Bila selesai buat satu kerja, maka buat kerja lain sampai penat. Rehat? Tak adalah. Mana ada kalimah rehat dalam Al-Quran? Tak ada. Bukan setakat tak boleh rehat, Allah suruh buat kerja, bahkan sampai penat pula. Contoh, bila Nabi siang hari berdakwah, siang hari mungkin pergi berjihad, habis berdakwah, habis jihad, Allah kata apa? Berehat? Bukan. Tidur? Bukan. Fansab, bangun malam. Bangun malam sampai apa? Sampai bengkak kaki. Sampai bengkak kaki, sampai Nabi menangis. Ini maksud ni. Jadi pengajaran yang paling besar dalam ayat ni ialah orang beriman tidak ada rehat. Orang beriman tidak ada rehat. Jelas Fa ni, fa dalam bahasa Arab kalau kita belajar, fa dipanggil litaqib. Litaqib apa makna? Makna lepas satu kerja terus buat kerja lain. Bukan 5 jam lepas tu ataupun besok baru buat kerja lain. Dan itulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Ada yang cari rezeki siang hari, malam tu ataupun petang terus beribadat, terus berzikir petang. Lepas zikir petang, solat maghrib. Lepas solat maghrib, solat isya. Lepas solat isya, tidur. Tidur tu adakah termasuk fansab? Ya. Ulama kata kalau badan kita dah penat, maka nak buat kerja lain kita perlu tenaga baru. Maka kita pun berehat dan tidur. Jadi tidur dan rehat untuk dapat tenaga baru untuk buat kerja lain, dia termasuk fansab. Fansab. Yang tak termasuk ni tidur rehat bukan nak buat kerja lain, saja nak berehat. Itu salah. Jadi yang betul tidur rehat untuk bangun dan buat kerja yang bangun malam, tidur awal, kemudian bangun pula pukul 4 pagi untuk apa? Solat tahajud sampai subuh. Subhanallah. Apa kaitan dengan surah ayat pertama, alam nashrah laka sadrak? Kaitannya apa? Makna orang yang Allah lapangkan hati sahaja boleh buat kerja berterusan. Orang yang Allah lapangkan dadanya sahaja, lepas satu kerja, lepas satu kerja, orang macam ni saja boleh buat. Kalau orang dada dia sempit, tak mungkin. Kadang-kadang lepas solat fardu dah malas nak solat sunat. Lepas solat sunat dah malas nak baca Quran. Lepas solat subuh dah malas nak zikir pagi. Makna dia tidak ada alam nashrah laka sadrak. Bila tak ada yang tu, tak ada yang ni. Fansab. Okey? Di sini juga menunjukkan apa? Kita tahu kan dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas. Dua nikmat. Maghbunun, tertipu. Dua nikmat. Tertipu dalam kedua nikmat itu katsirun, ramai daripada manusia. Apa dia?
Dua nikmat yang ramai manusia tertipu dengan nikmat ni sampai dia lupa pada Allah, dia lara. Apa dia? Satu, as-sihah. Sihat. Yang kedua, al-faragh. Satu, sihat. Bila sihat, dia tertipu. Dia tak buat kerja dakwah, dia tak berzikir, dia tak tadabbur Al-Quran, dia tak solat sunat. Jalan je. Bila sakit, tak boleh bangun, tak boleh solat, baru nak solat. Tertipu. Yang kedua, al-faragh. Inilah. Faragh daripada perkataan faragh. Faragh daripada perkataan faragh daripada perkataan faragh. Apa dia? Waktu kosong. Waktu kosong. Jadi bila ada waktu kosong, ramai manusia, Nabi kata, maghbun, tertipu. Persembah kosong, buat kerja tak ada faedah. Kadang-kadang panjat gunung sampai 4-5 jam, baca Quran 5 minit, tertidur. Siram pokok sampai 3 jam. Lipat baju, kemah rumah pun lama. Kemudian zikir 5 minit, tertidur, tertipu. Sebab apa? Sebab dia ada al-faragh. Jadi maksud apa ni? Maksud apa? Nabi nak bagi tahu, orang beriman tak ada waktu kosong. Kalau ada waktu kosong, dia tertipu. Dan ayat ni menguatkan lagi. Bila kamu kosong je, terus buat amalan lain. Tidak ada waktu kosong. Saya pernah sebutkan Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila dia buat kerja dakwah, dia kena tangkap, kena seksa, kena penjara. Sehingga orang bertanya pada dia, macam mana sampai bila kamu nak dihina, dimaki, penat, letih macam ni? Bila kamu nak berehat? Apa jawapan Imam Ahmad Ibn Hanbal? Iaitu, sebaik saja kaki aku melangkah masuk ke dalam surga, barulah bermula rehat. Masa tu tak ada dah. Faraghta, fansab, semua tak ada. Semuanya relax. Semuanya rehat. Semuanya nikmat. Okey? Macam mana ni? Okey, soalan dia. Macam mana kita nak lepas satu kerja, buat satu kerja. Lepas solat subuh, nak zikir pagi. Lepas zikir pagi, nak baca Quran. Lepas baca Quran, nak solat duha. Macam mana ni Ustaz? Saya dah tua, tak larat. Motivasinya selepas ni. Allah kata apa? Wa ila rabbika. Dan hanya kepada Tuhan engkau. Farrabb. Maka hendaklah kamu berharap. Apa maksudnya? Bila kamu selesai satu kerja, haraplah ganjarah daripada Allah. Bila dah penat nak buat kerja lain, ingatlah ganjar Allah yang terlalu besar. Jadi ayat ni motivasi untuk ayat nombor 7. Kita sebenarnya malah beribadat sebab tak nampak ataupun tak yakin janji Allah tu. Zikir subhanallah wa bihamdi, dia ampunkan dosa yang kecil walaupun sebanyak buih di laut. Tak yakin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sangat disukai oleh Allah, berat pada timbangan. Tak yakin, jadi berat di lidah. Jadi Allah kata, bila selesai satu kerja, buat kerja lain. Dan motivasinya, haraplah hanya ganjaran di sisi Allah. Kalau kamu harap ganjaran di sisi manusia, kamu akan jadi lemah. Kamu tak kuat. Sebab kadang-kadang manusia bagi, kadang-kadang tak bagi. Kadang-kadang bagi, tak puas hati. Tapi kalau Allah bagi, mesti wajib kita puas hati. Ada balasan yang lebih baik daripada janji Allah di akhirat besok. Tidak ada kan? Okey. Habis Saya nak sebut, tapi saya sebut minggu depan akan datang. Pengajaran daripada surah Al-Insyirah ada 10 poin semua. Sebab masa pun dah habis. Kita akan simpulkan pengajaran surah Al-Insyirah insya-Allah dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Saya tak tahu setakat mana kita faham dan setakat mana surah Al-Insyirah mensyarahkan melapangkan hati kita. Semoga surah ini betul-betul merawat jiwa kita yang sempit, melapangkan dada kita yang selama ini rasa panas dia walaupun duduk dalam aircon. Ada soalan? Tak ada?
Tak soalan yang dah kadang-kadang dua tilih awal lagi kan? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada kita tutup. Kita tutup kelas akan datang insya-Allah hari besok Besok ada kelas. Pukul 10.30. PQDM. Besok kelas tajaan PQDM. Pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.